Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita kitab Al-Fiqhul Akbar. InsyaAllah pada malam ni muka surat yang ke-9. Qala al-imam musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatih. Lam yahduth lahu ismun wa la sifatun. Lam yazal aliman bi'ilmihi wa ilmun wal ilmu sifatun fil azal wa qadiran bi qudratihi wal qudratu sifatun fil azal wa mutakalliman bi kalamihi wal kalamu sifatun fil azal wa khaliqan bi takhliqihi wat takhliqu sifatun fil azal wa fa'ilan bi fi'lihi wal fi'lu sifatun fil azal wal fa'il huwa Allah ta'ala wal fi'lu sifatun fil azal wal maf'ulu makhluqun wa fi'lu Allah ta'ala ghairu makhluqin. Jadi tajuk kita pada malam ni iaitu keazalian sifat-sifat Allah Ta'ala. Maknanya sifat-sifat Allah SWT ni telah ada sejak azali lagi, bersama-sama dengan zat dia. Seperti mana zat Allah SWT itu bersifat azali ataupun disebut oleh ulama yang lain sebagai qadim, mana sedia ada, maka begitu juga sifat dia seperti mana zat sama ada sejak azali lagi. Jadi kata Imam Abu Hanifah, lam yazal aliman, mana dia, yakni Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa dan tetap dengan sifat mengetahui, mana dia tu yang mengetahui, bersifat dengan sifat tahu. Mana dia tu hal keadaan dia tahu, mana sentiasa dia berkeadaan tahu, mana tidak mungkin terluput apa-apa daripada Allah SWT. Itu tak mungkin. Jadi Allah SWT lam yazal aliman bi'ilmih, mana Allah SWT azal, ataupun kita kata sejak daripada azali lagi, dia bersifat dengan sifat tahu. Jadi tidak ada bagi Allah SWT ni ilmu hak baru mari, seperti mana yang kita baca baru ni. Sifat-sifat Allah dan nama-nama dia tu tidak pernah baru terjadi. Tidak kata baru muncul sifat ni, tidak kata baru ada. Jadi kalau kata baru ada, berarti terdahulu daripada ada itu tidak ada. Jadi itu tak mungkin bagi Allah sebagai pencipta, sebagai Tuhan itu, dia tidak mungkin ada pembaruan tidak mungkin. Sebab nak jadi baru ni ataupun baru jadi ni, mana setelah daripada tak ada. Jadi Allah SWT Maha Suci dari sifat berubah ataupun baru ada. Jadi kalau kata sekarang ni ada, sebelum ni tak ada, maknanya hak sempurna tu lah ni. Sebelum pada lah ni maknanya dulu tak sempurna. Jadi berarti pernah ada tidak sempurna pada Allah. Tu kalau kita kata zat dia sahaja azali, sifat-sifat tidak. Maka sebab itulah akidah kita kata
Seperti mana zat Allah SWT itu azali sedia ada, maka sifat pun sekaligus ada. Ada serentak dengan zat dia tu. Jadi contoh di sini sifat ilmu. Mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mengetahui dengan sempurna. Mana apa-apa yang ada itu diketahui oleh Allah SWT sejak daripada tarikh benda tu baru ada sehinggalah sekarang ni tengah ada ni, dan akan ada nanti tu apa Allah Ta'ala tahu belakang. Tidak ada terdinding dari Allah SWT. Jadi tiada sesuatu pun yang terluput dari ilmu Allah. Mana ilmu Allah Ta'ala luas. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala itu wasi', mana luas. Lagi maha mengetahui. Inna Allah la yakhfa, dalam nota nombor 27 tu, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Mana dalam ilmu Allah Ta'ala tersingkap bagi Allah SWT. Jadi walaupun benda tu kita kata tersembunyi, kalau kata kita dulu mana tahu ada minyak dalam laut kita, jadi tersembunyi kepada kita. Jadi Allah Ta'ala maha tahu, sebab dialah dia mencipta langit dan bumi ni, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam langit dan bumi itu. Sebab itu maknanya kalau kata sifat mencipta, kita tahu Allah SWT mencipta langit dan bumi ni, maka semestinya dia mengetahui barang yang dia cipta. Yang ni makhluk langit dan bumi ni makhluk yang besar sekali. Antara makhluk yang besar Allah SWT cipta, dia tahulah. Jadi sebut dia tidak ada tersembunyi sesuatu pun di langit, di bumi dan juga di langit ini menggambarkan bahawa ada alam hak bawah ni, ada alam hak atas. Dalam kitab-kitab dia kata alam sufali, alam bawah ni alam sufali, alam hak atas tu alam ulwi. Alam sufli, alam ulwi, dua-dua tu di bawah kekuasaan Allah SWT, dan tanda kuasa tu dia tahu. Kalau orang tu kuasa, ada kuasa tapi tak tahu, tak sempurna. Walaupun dia raja, katalah orang tu dia raja, menguasai satu buah negeri. Jadi tidak semestinya dia menguasai sebuah negeri itu, maka segala apa yang berlaku dalam negeri itu dalam pengetahuan dia, tidak. Maka sebab itulah dia kena ada petugas-petugas dia, pegawai-pegawai dia, spy dia kena ada belakang. Tapi Allah SWT tidak memerlukan kepada semua itu tadi, sebab dia maha mengetahui, dia berkuasa dan dia maha mengetahui. Kemudian wal ilmu sifatun fil azal. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, dan ilmu tu sifat sejak azali lagi. Maknanya tidak ada permulaan bagi sifat tahu Allah Ta'ala, seperti mana wujud dia tu tidak ada permulaan juga. Sebab dia yang pertama. Yang kedua di sini, wa qadiran bi qudratih, mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sentiasa maha berkuasa. Mana dia Allah SWT itu sentiasa dan terus. Mana kalau kita ngaji Arab, kita kena kata wa qadiran tadi, ai walam yazal qadiran bi qudrati. Mana Allah SWT sentiasa berkuasa dengan kudratnya. Mana kalau kata sentiasa ni makna tak ada, ilalah tengah-tengah tu. Sentiasa ni maknanya kalau kita katalah dia sentiasa gosok gigi bila bangun pagi, maknanya tiap-tiap hari lah, tak ada tinggal. Dia sentiasa makan tengah hari, mana tiap-tiap hari mesti dia makan. Dah. Itu kata perkataan sentiasa. Dalam bahasa Arab dia kata lam yazal wala yazal, mana terus menerus, tidak terhenti.
tidak tergendala. Maknanya sifat kudrat Allah Ta'ala ni berterusan dengan kudrat dia, dengan kuasa dia. Mana dia maha berkuasa dengan kudratnya, dengan kudrat tu kuasa jugalah. Kudrat tu bahasa Arab, kuasa tu bahasa kita. Dia maha berkuasa ataupun dia maha berkudrat dengan kudratnya, ataupun dia maha berkuasa dengan kuasanya. Dan kudrat itu sifat pada azali, mana sifat tu ada dimiliki oleh Allah SWT sejak daripada dulu lagi. Jadi azali tu Allah sentiasa bersifat dengan sifat ilmu, begitu juga kudrat di sini sejak azali dan akan terus kekal dengan sifat ini. Dia kena ada. Sifat yang berubah-ubah tidak layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Sekali ada, sekali tak ada. Sekali banyak, sekali sikit. Jadi manusia pun dia tak boleh terima berubah tu. Berubah. Tak tetap. Dia payah nak terima. Kalau kata jual, dah. Hari ni jual, esok dah. Dah. Molek-molek jual tu cuti. Bawa jual. Jadi orang pun lari pelanggar lari. Begitu juga kalau dia bubuh. Sekali nampak banyak, sekali nampak sikit. Tak tetap. Jadi pada makhluk pun makhluk pun tak boleh nak terima sifat berubah-ubah. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Dah. Kalau untuk lelaki pun lagu tu juga. Kadang-kadang baking, pongoh, kadang-kadang baik telajak. Bini pun tak boleh nak make. Macam mana kita boleh, macam mana nak faham dia ni? Berubah macam. Kita nak kerah dia marah, kita nak lembek pun dia marah, kita nak bos dan molek pun dia marah. Baking semacam. Maknanya apa? Kadang-kadang hak nak lembek tu dia tak marah. Hari ni nak lembek dia marah. Esok nak lembek dia tak marah. Jadi pening tu bini. Maknanya sifat yang tidak tetap sentiasa berubah-ubah tu pada makhluk sendiri pun makhluk menganggap tidak sempurna. Kekurangan tu. Jadi lebih-lebih lagi lah pada Allah SWT sifat berubah-ubah ni tidak layak dengan dia. Mana kadang-kadang ada kuasa, kadang-kadang tak ada kuasa. Tak sel aku tu. Wa mutakalliman bi kalamihi wal kalamu sifatun fil azal. Dan Allah SWT itu berkeadaan dengan keadaan bersifat, dia berkeadaan ataupun bersifat dengan berkata-kata. Dan kalam itu, berkata-kata itu sifat pada azali. Mana Allah SWT berkata-kata ni, mana Allah SWT memerintah, mengeluarkan arahan, mentadbir, mengarah, macam-macam lah. Kulla yaumin huwa fi sya'ni. Setiap waktu tu Allah SWT sibuk dengan urusan dia. Mana dia arah gotu, arah gotu, suruh ni, menitahkan kepada malaikat. Mana dia berkata-kata, kecek dengan malaikat ke apa semua. Tak. Allah SWT berseru kepada dulu Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa ketika Nabi SAW Mi'raj, Allah SWT kecek dengan Nabi. Jadi Allah SWT berkata-kata, memerintah, mengarah, menyuruh, membuat keputusan. Jadi Al-Quran ni antara kalam Allah. Sebab kalam Allah ni tidak hanya dalam bentuk kitab-kitab suci, mana tidak semestinya Quran tu saja kalam Allah. Taurat pun kalam Allah juga. Injil pun kalam Allah juga. Begitu juga tidak semestinya kalam Allah tu dalam bentuk hak Allah SWT turunkan melalui Jibril untuk Nabi pada setiap zaman. Ada lagi banyak. Seperti kita kata tadi lah, arahan Allah SWT kepada malaikat itu pun termasuk dalam pengertian kalam Allah. Kalam Allah.
Jadi bab kalam Allah ni dia akan bincang, Imam Abu Hanifah akan bincang panjang, bersabit dengan Al-Quran tu sebagai kalam Allah yang apa? Ya kita baca hari-hari. Kemudian wa khaliqan bi takhliqihi wa takhliqu sifatun fil azal. Jadi Imam Abu Hanifah dia bila sosok, mana dia Allah SWT sentiasa berkata, sentiasa mencipta dengan sifat menciptanya. Dia buat, mana Allah Ta'ala buat benda ni daripada tak ada kepada ada, ataupun bahan yang ada kepada bentuk yang lain, ataupun ada Allah SWT cipta dengan banyak lagi. Mana Allah SWT cipta benda ni daripada tak ada kepada ada. Contohnya tanah. Tak ada. Tanah dulu tak ada. Kemudian Allah SWT cipta tanah. Daripada tanah ni satu bentuk benda yang ada, Allah SWT cipta daripada tanah ni Nabi Adam. Maknanya tanah, daripada tanah ni jadi manusia. Kemudian daripada Nabi Adam ni Allah SWT cipta banyak lagi manusia. Banyak lagi manusia. Anak cucu dia Allah SWT cipta. Padanya daripada benda tu, daripada tak ada kepada ada dalam satu bentuk bertukar kepada bentuk yang lain. Lepas tu bentuk lain tu dicipta pula oleh Allah SWT dengan begitu banyak spesies dia. Kalau kata semut tak tahu banyak mana semut ada dalam satu koloni dia tu. Berapa juta ada, berapa ratus ribu ada. Jadi semua apa sama kita tengok. Mana pada mata kita tu sama saiz berlaku. Tak ada beza mana pada mata kita. Tapi pada Allah SWT dia boleh cipta tu tak serupa. Macam kita ni lah, tapak tangan kita, cak jari kita ni tak sama. Walaupun kita ni sama manusia, tapi cak jari lain. Walaupun antara ayah dengan anak tu kita kata basmah dia punya DNA dia tu sama, tapi cak jari tak serupa. Apa? Ada maksud lah, sebab Allah SWT nak buat identiti manusia tu lagu tu. Maknanya pada tubuh diri manusia tu sudah membawa, kita kata data, maklumat tentang diri dia yang akan manusia guna lah, seperti kita learn ni lah. Kita bawa kad je, ada apa tu, ada chips dia tu. Mana pergi bank, kad tu juga tak. Nak pergi mana-mana pun dengan kad pengenalan diri kita, maklumat tentang diri kita, kesihatan kita, apa semua ni melalui ni berlaku. Jadi hal tu mari mana hak manusia pindah daripada cak jari tu. Kita pergi bank kena waktu BIC tak jari kita, nak tengok. Allah Ta'ala boleh nak buat sama, tapi dia tak si, dia buat berbeza-beza. Jadi sifat mencipta Allah Ta'ala ni, sifat Allah Ta'ala sebagai pencipta, sifat mencipta yang ada pada dia ni sejak dahulu lagi. Maknanya bukan kata baru ada, tidak. Lepas tu makhluk ni baru ada. Macam mana? Kita kata hak tu panggil muta'allaq dia tu. Mana sifat tu ada, tidak semestinya barang hak dicipta tu ada bersama dengan sifat tu, tidak. Ataupun kita kata makhluk ni baru ada, lepas tu sifat Allah Ta'ala baru ada juga, tidak. Mana tidak semestinya ada sifat ni ada serentak pada waktu tu makhluk yang dicipta. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mencipta, tidak berarti makhluk tu ada selalu pada waktu tu, tidak. Begitu juga makhluk ni baru ada dicipta oleh Allah Ta'ala, tidak berarti sifat tu baru ada pada Allah Ta'ala, tidak. Maknanya sifat tu ada, lepas tu makhluk baru ada ni, ini orang panggil kesan dia. Mana Allah Ta'ala zahirkan sifat
sifat sifat mencipta dia tu kepada makhluk tu kemudian. Sifat tu ada dah pada diri dia. Jadi macam mana nak nampak sifat tu, mana makhluk nak nampak sifat tu macam mana? Setelah makhluk tu ada. Mana kita ni nak nampak sifat Allah Ta'ala, sifat mencipta ada pada Allah Ta'ala ni, kita nampak bila kita tengok makhluk. Itu panggil kesan daripada sifat dia. Nama lagi kesan ni dia baru ada sebelum daripada penyebab. Sifat Allah Ta'ala tu penyebab. Sifat Allah Ta'ala tu penyebab kepada wujud. Wujud ni kesan daripada sifat tadi. Begitu juga wafa'ilan bifi'lih, dan Allah Ta'ala itu sentiasa dan terus fa'il, membuat, melakukan. Dia meninggikan darjat, dia merendahkan darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala meninggikan darjat orang-orang beriman dan orang berilmu dengan beberapa darjat tinggi. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang beriman, dan dia mengangkat darjat orang beriman lagi berilmu ni dengan darjat yang lebih tinggi lagi. Jadi kerjaan perbuatan mengangkat darjat, menurunkan darjat, memberi rezeki, menarik rezeki ini perbuatan Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid, mana dia buat apa saja dia nak. Jadi wal fi'lu, sifat membuat itu, sifat perbuatan itu sabit pada azali, mana ada pada azali lagi. Wal fa'il, hak je buat, huwa Allah Ta'ala, yang membuat tu Allah. Mana menghidupkan, mematikan, hak kita sebut baru ni sebagai sifat fi'liyah. Hak kita sebut baru ni sebagai sifat fi'liyah, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menarik rezeki, menurunkan hujan, apa semua ni, ini orang panggil sifat fi'liyah, mana perbuatan Allah, perbuatan Allah Ta'ala. Jadi sifat membuat ni ataupun sifat perbuatan ni sejak azali lagi ada pada Allah SWT, dan Allah tu lah yang membuat, bukan orang lain. Fa'alul lima yurid, mana dia hak buat, hak gapo dia nak. Mana kalau tidak terjadi, mana tu bukan Allah Ta'ala nak. Katalah orang tu dia apa dia tidak sembuh daripada penyakit dia, bukan kata Allah SWT tidak dapat menyembuhkan penyakit dia. Itu maknanya Allah Ta'ala taksir dia sembuh. Allah Ta'ala taksir dia sembuh daripada sakit dia. Apa? Hikmah dia. La yus'alu amma yaf'al, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala ni tak boleh tanya pasal apa dia gini-gini. Dia tu hak tanya. Mereka itulah yang ditanya. Allah Ta'ala ni tidak ditanya tentang perbuatan dia. Tapi kita boleh cari hikmah lah. Jadi tidak berarti apa yang tak ada atas muka bumi ini itu Allah Ta'ala tak mampu buat. Tidak. Tapi hak tak ada tu, itu kehendak Allah Ta'ala, seperti mana hak ada ni pun kehendak Allah. Ada satu benda, tak ada satu benda, kedua-dua tu adalah kehendak Allah. Ada tanda kudrat Allah, tak ada apa? Tanda Allah Ta'ala tidak mahu. Bukan kata tak ada, kalau Allah Ta'ala tak mampu. Tidak, bukan lagu tu. Jadi wal fi'lu, sifat perbuatan itu adalah sifat pada azal, wal maf'ulu, yang dibuat makhlukun. Makhluk kita dibuat, pada kita diwujudkan, diadakan, kita dicipta. Kita diberi rezeki, kita dipanjangkan umur. Kita diuji dengan sakit, kita diberikan kesembuhan. Ini mana kita ni makhluk.
Mana makhluk ni yang menerima, maknanya yang apa? Yang menerima ataupun kesal perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk-makhluk ni apa? Kesal perbuatan Allah. Bila Allah Ta'ala zahirkan sifat dia, maka benda tu ada pada makhluk dia. Manakala ada orang sakit, itu kehendak Allah Ta'ala. Dia buat orang tu sakit. Cuba kata sakit perut makan nasi basi, gula basi. Tak. Tidakkah itu kerana nasi itu yang menyebabkan kita sakit perut? Jawapan dia itu asbab. Maknanya sakit perut tadi kerana memanglah pada zahirnya disebabkan oleh nasi basi tadi. Dua orang. Tak. Dua orang pergi tempat makan gula. Orang ni ambil daripada bocong nasi ni, orang ni ambil daripada bocong orang lain. Tak. Orang ni klik sakit perut, orang ni klik tak sakit perut. Dah, mula-mula tanya, dia mau makan gula situ. Kawan sakit perut. Kawan makan gula situ juga, tapi tak sakit perut. Jadi maknanya situ orang boleh fikir tu bukan gula, punca sakit perut. Lepas tu tanya, nasi. Dia mau ambil bocor mana? Bocor merah. Kawan bocor biru. Saya kata aja lah dah. Dia mungkin bocor tu. Ada tu hak tangan tak cuci, ambil kau gapo macam-macam. Jadi itu panggil sebab. Penyebab sebenar Allah. Sebab apa? Sebab dunia ni dunia asbab, dunia yang ada peraturan. Jadi apa-apa yang berlaku ni Allah SWT telah tentukan berdasarkan kepada sebab musabab untuk mudah kita atur kehidupan kita. Maknanya kalaulah kita kata sakit perut tadi boleh terjadi dengan tak kira lah, tak kira dengan apa-apa benda pun boleh jadi sakit, susah manusia. Tetapi bila Allah Ta'ala telah tetapkan orang ni akan jadi sakit perut disebabkan makan makanan yang basi, makanan yang rosak ni, dah. Jadi manusia boleh faham lah. Mana dia tengok, ni nampak macam gula basi, dah. Ni tanda basi, jadi dia pun boleh elok. Dia boleh selamat daripada sakit. Jadi Allah SWT buat lagu tu sebagai kehendak dia. Jadi pada makhluk ataupun khususnya pada manusia tadi, kita nampak kesal daripada perbuatan Allah. Allah memberi sakit, Allah memberi sehat, Allah memberi kemuliaan, Allah Ta'ala memberi kehinaan. Itu semua perbuatan Allah yang menerima daripada kesal-kesal tadi makhluk. Tapi wa fi'lullahi ta'ala ghairu makhlukin. Namun perbuatan Allah Ta'ala itu tidak makhluk. Mana perbuatan dia, hak dia buat. Hak dia buat tu bukan makhluk. Mana kita belajar tentang Allah Ta'ala ni, zat Allah, sifat dia, nama dia, perbuatan dia. Kita sebut dulu mentauhidkan Allah Ta'ala ni, mengesahkan Allah SWT dari segi zat dia. Mana dia satu ada. Esa. Sifat dia pun tak serupa dengan makhluk. Nama dia pun maha sempurna. Perbuatan dia pun lagu tu juga. Jadi zat, sifat, nama-nama dan juga perbuatan ni milik Allah Ta'ala dan tidak makhluk. Tidak makhluk. Jadi sebagaimana zat Allah Ta'ala tidak makhluk, maka demikian juga sifat dia pun tidak makhluk. Begitu juga perbuatan dia pun tidak makhluk. Tidak makhluk. Kemudian kita pergi tajuk satu lagi. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah Ta'ala bukan makhluk. Wa sifatuhu fil azali ghairu muhdatsatin wala makhluqatin. Wa man qala innaha makhluqatun aw muhdatsatun aw waqafa fiha
aw waqafa aw syakka fihima fa huwa kafirun billahi ta'ala. Dan sifat Allah Ta'ala ni, sifat-sifat Allah Ta'ala, maknanya sifat ni Allah Ta'ala bersifat dengan banyak sifat. Banyak sifat ni menandakan banyak ataupun sempurna kemuliaan dia. Sebanyak sifat ni menandakan kepada kesempurnaan. Tak. Sebab kata bin ni lah kita nikahnya orang, tak. Tanya anak kita nak boleh natu. Kita cari natu. Tanya anak kita nak cari bini lagu mana. Carilah hak boleh berlaku, boleh jahit, boleh masuk, tak. Kerja kerajaan, tak. Ayah dia orang kaya, ada kebun, tak. Mana sifat dia? Pandai menghormati orang tua, juru warung apa semua, pandai ngaji. Jadi makin banyak ataupun kita kata banyak sifat-sifat tu, mana makin makin molek lah pada perempuan. Jadi maknanya manusia ni dia faham, kalau dia ataupun orang lain, mana kalau makhluk ni kalau banyak sifat molek, mana makin molek. Maka Allah Ta'ala ni banyak sifat ni mana lebih menunjukkan kepada tu maha sempurna. Lepas tu lagu mana dia berhajat pada sifat? Tak timbul soal berhajat pada sifat. Manusia memanglah dia perlu kepada sifat-sifat tadi, perempuan tadi. Bila mana orang nak ke dia tu ataupun bila tahu tak, dia akan nikah ni dalam keadaan dia tak pandai masak, dia kena belajar. Barulah orang kata naik sikit rega dia tu. Orang akan pilih dia wak natu wak isteri. Kalau orang tu mai cari pula, kalau boleh kita nak pandai jahit, kau dia belajar sebab dia tahu benda tu molek, dia berhajat tadi. Dia perlu kepada menyempurnakan diri dia tadi dengan sifat. Tapi Allah Ta'ala ni, oleh kerana dia tu bersifat dengan sifat tadi, sifat-sifat kesempurnaan tadi sejak azali lagi, tak timbullah soal berhajat. Sebab apa? Sebab sifat tu ada. Sifat dia tu adalah diri dia. Sifat tu adalah diri dia, bukan benda luar, bukan benda yang baru wujud. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala itu fil azal, ada sejak azali lagi. Ghairu muhdatsatin, bukan baru. Bukan baru. Kalau telefon kita ni dah, kalau telefon kita ni kamera tak apa jelas, kita install bubuh apps, aplikasi kamera biar comel ya dah pula. Mana lagu tu benda makhluk ni, maknanya manusia ni ataupun makhluk ni dia tidak pernah puas dengan apa dia ada sehingga dia berhajat pada hak baru. Kena buat perubahan, kena upgrade. Jadi upgrade ni buat cari pendekatan, usaha ke arah pendekatan ni dia tak ada pada Allah Ta'ala. Maha sempurna. Wala makhluqatun, dan tidak dicipta. Bukan dicipta. Maknanya Allah Ta'ala ni muka dia khalik, maka tentu sekali sifat dia tu bukan makhluk. Sifat dia tu diri hak dia. Kalau dia cipta, kalau sifat Allah Ta'ala ni makhluk, dan makhluk ni ada yang mencipta. Kalau makhluk juga mencipta makhluk, mana manusia itulah yang mencipta sifat, mencipta pada Allah Ta'ala. Manusia itu mencipta sifat pada Allah Ta'ala, tak benar siapa. Makhluk ni boleh mencipta benda ataupun sifat yang mesti ada pada Allah, tak mungkin. Kalau kata Allah tu mencipta sifat dia pula, jadi Allah mencipta diri sendiri, tak benar siapa juga. Sebab itulah ulama kata sifat itu adalah sifat Allah Ta'ala itu maha sempurna, ada sejak azali lagi, dia bukan baru, dia bukan dicipta oleh Allah Ta'ala, ada sekali dengan dia. Siapa-siapa yang kata sifat-sifat ni
makhluk, yakni lain daripada zat dia, benda suku, ataupun baru ada, yakni sebelum ni tak ada, aw waqafa, atau dia tidak memutuskan apa-apa, tak tahu, tak pasti, tak tahu, ataupun dia ragu-ragu, sifat Allah Ta'ala ni makhluk kau tidak, tak tahu, tak boleh buat keputusan. Waqafa tu maknanya tidak boleh buat keputusan, tidak boleh ambil satu pendirian. Ataupun dia meragui, tak pasti. Sama ada ginilah, sama ada, dia kata sama ada benda ni baru ada ataupun tak ada. Tengoklah berkata atas Tuhan. Moga dia tahu, tak boleh. Sebab benda ni dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, dijelaskan oleh Nabi sendiri. Jadi tak boleh orang tu nak ambil sikap tawakuf. Maknanya apa? Tidak ambil pendirian, tak boleh. Kita kena ambil pendirian. Akidah ni dia tak boleh tawakuf. Akidah ni dia tak boleh ikutlah kita, iman kita ni mengikut iman Tok Guru lah. Kalau Tok Guru percaya lagu tu, kita percaya. Tak boleh. Kalau kita nak semaya jemaah pun kita kena tahu tak iman tu semaya ke apa. Tak. Macam orang musafir. Tak, orang musafir. Orang musafir ni dia mari masjid, katalah dia mari pukul 2:30. Ada orang semaya. Dia singgah, dia singgah satu masjid tu. Dia tengok ada orang semaya berjemaah. Dia ni memang orang musafir, nak semaya 2 rakaat. Dia tak tahu orang tengah semaya jemaah tadi pukul 2:30 nak kata dia semaya Zuhur, ada kemungkinan. Nak kata semaya Qasar pun ada kemungkinan juga. Sebab 2:30. Kalau 1:30 Zuhur, satu suku semaya 1:30, tentu dah semaya Zuhur 4 rakaat. Hal ni tak tahu. Jadi kata tak apalah, kita ikut imam. Kalau dia bangun, kita beri salat. Ada. Kita pilih hak kita. Kalau dia semaya 2 rakaat, kita 2 rakaat juga. Tak boleh. Kena tahu. Kena tahu. Jadi tidak boleh kita panggil tawakuf dalam keadaan tak tahu benda ni. Maknanya di sini wajib tahu. Maknanya kita wajib mengetahui keesaan Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala itu sejak azali, begitu juga sifat-sifat dia kita kena akui. Kita tidak boleh tawakuf. Maknanya wajib tahu. Jadi siapa-siapa yang kata makhluk sifat Allah Ta'ala ni, siapa-siapa yang kata sifat Allah Ta'ala ni baru ada, ataupun dia tidak dapat buat keputusan, ataupun dia meragui, maka dia kafir. Kerana dia mengingkari ketuhanan Allah Ta'ala. Jadi maknanya di sini, bila Imam Abu Hanifah kata, orang yang kata sifat Allah Ta'ala ni makhluk ke, baru ada ke, ataupun dia tidak tahu, ataupun dia meragui, maka dia kafir. Maka ini jelas kepada kita bahawa setiap daripada kita ni kena mengenali sifat-sifat Allah. Wajib dia mempelajari, dan dia kena i'tikad bahawa sifat Allah Ta'ala bukan makhluk. Sifat Allah Ta'ala itu sejak azali lagi ada, bukan baru ada. Dan dia kena i'tikad dengan yakin. Mana dia kena tahu. Tak boleh dia kata, saya tak tahu. Tak boleh. Tahu sekira-kiranya kita yakin. Tahu dalam keadaan kita yakin, tidak boleh meragui sama sekali. Kemudian Imam Abu Hanifah menyebut tentang wal Qur'anu kalamullah. Dan Al-Quran itu kalam Allah. Mana Al-Quran ni adalah titah Allah SWT yang Allah SWT turunkan kepada Nabi SAW untuk kita learn ni lah. Ada ini akan diperincikan nanti dalam perenggan-perenggan berikut, dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang lah. Ini cerita lain dah. Ini pecahan daripada tadi lah. Yang ni seperti mana sifat-sifat Allah Ta'ala itu bukan makhluk, maka Quran pun bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Quran itu sifat Allah Ta'ala, kalam Allah. Jadi setakat itulah saja
Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.